KPM. Didik TV KPM. Kita dah ada 4, 1, 2, 3, 4, 5. Tambah satu lagi. Ke mana nak letak? Letak sini kot. Nampak tak? Kalau kita letak dekat sini, nampak? Okay, boleh. Story hari ni nak pergi kerja secara hope you guys are doing fine semua. Okay. Okay kot. Alamak. Apa tu? Nisa, Cikgu apa tengah buat khabar? apa? Nampak busy betul cikgu tadi. Saya sedang membuat bahan bantu mengajar untuk anak murid saya. Cantik bahan tak? bantu mengajar. Cantik lah. Ya, Wah, apa ni? ya. Ada bunga-bunga, ada tulisan-tulisan. Apa yang ditulis pada bunga-bunga tu cikgu? Tulisan-tulisan tu kita rahsiakan dulu. Rahsiakan? Tak boleh bagi tahu? Tak boleh, tak boleh. Okey. Nanti lagi. Kepada semua yang menonton di Didik TV KPM, nama saya Nisake dan hari ini satu lagi mata pelajaran yang akan kita sama-sama belajar dan lakukan aktiviti-aktiviti yang menarik. Sebelum itu Nisa nakkan pada anda semua agar kekal duduk di rumah. Sekiranya ada keperluan penting untuk keluar, jangan lupa pelitup muka haruslah dipakai dengan kemas dan baik. Jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Kalau tangan tu kotor atau dah pegang macam-macam, cuci dengan bersih menggunakan air dan sabun serta gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Baiklah semua, sebentar tadi kita telah lihat profil guru kita hari ini. Jadi jom kita persilakan Cikgu Sasi Raja yang merupakan guru pendidikan moral dari SK Seremban 2B. Apa khabar? Bertemu lagi ya kita? Ya, kita bertemu lagi. Alhamdulillah, saya baik. Cikgu Sasi sihat? Sihat. Hari baik. ini saya tengok Cikgu Sasi ada bawa pokok, ada bunga. Lepas tu rahsia. Belum nak bagi tahu lagi apa yang kita nak pelajari pada hari ini. Sebelum kita pergi kepada tajuk kita, rakan-rakan kita, saya nak jemput Cikgu Sasi untuk sanitasi dahulu tangan. Okey. Memandangkan ini adalah norma baharu yang betul. kita lakukan di sini. Okey, baiklah. Semua dah bersedia, kita pun dah lakukan SOP. Jadi saya nak panggil lah rakan-rakan saya masuk ke kelas. Boleh cikgu? Boleh. Di mana dia rakan-rakan saya dari SK Seremban 2B? Hai, selamat pagi. Salam sejahtera semua. Okey, baiklah. Jadi kita akan minta rakan-rakan kita untuk perkenalkan diri mereka kepada rakan-rakan yang sedang menonton teras sekarang ini. Kita akan mulakan dengan Turian. Silakan perkenalkan diri anda. Selamat pagi Kak Nisa, selamat pagi Cikgu. Selamat pagi. Saya Turian Leman daripada Sekolah Kebangsaan Seremban 2B. Baik, terima kasih. Seterusnya kita ada Tamara. Sila perkenalkan diri anda. Selamat pagi, nama saya Tamara Fadlan dari Sekolah Kebangsaan Seremban 2B. Pagi, terima kasih. Kemudian, silakan Rishika. Selamat pagi, nama saya Rishika dari Sekolah Kebangsaan Seremban 2B. Selamat pagi, Rizika. Selamat pagi. Kemudian kita ada Dipraj. Silakan Dipraj. Selamat pagi Cikgu, nama saya Dipraj Singh dari Sekolah Kebangsaan Seremban 2B. Apa khabar Cikgu? Selamat pagi, Selamat pagi. Dipras. Khabar baik. Kemudian kita nak persilakan Kirti. Silakan. Selamat pagi Cikgu dan selamat pagi Kak Nisa. Hai. Nama saya Kirti daripada Sekolah Kebangsaan 2B. Baik, terima Selamat kasih. pagi, Kitty. Seterusnya Ditya. Silakan Ditya. Selamat pagi Kak Nisa dan Cikgu. Nama saya Ditya anak pemahaman dari Sekolah Kebangsaan Seremban 2B. Baiklah, terima Selamat kasih. pagi. Selamat pagi. Itu dia rakan-rakan kita pun dah masuk ke kelas. Saya percaya rakan-rakan di rumah semua dah bersedia di hadapan kaca TV masing-masing untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini, pendidikan moral. Jadi, tibalah masa untuk saya tanya Cikgu Sasi, apa yang kita nak pelajari pada hari ini? Apa kena-mengena dengan bahan-bahan ada di hadapan kita ni, Cikgu?
Okey, baik. Soalan-soalan yang ditunggu-tunggukan oleh semua. Ya. Kita semua. Okey, murid-murid yang sedang menonton di rumah dan murid-murid yang sudah ada di sini. Ya. Okey, sebelum kita mula, saya akan tunjuk pokok ni dulu. Ya, Pada baik. awal tadi, kita dah lihat pokok. Tapi Nisa tanya apa yang tulisan-tulisan dalam ni, kan? Ya. Betul tak? Baik. Okey, boleh tak nampak tulisan-tulisannya di sini? Saya ada tulis peramah, Peramah. beradab, Ya. cinta, ikhlas, empati Berarti dan prihatin. prihatin. Rasa-rasanya apa semua ni? Ini semua nilai-nilai yang baik, nilai-nilai positif, ya, cikgu. nilai-nilai yang positif. Okey, nilai-nilai yang positif. Contoh peramah. Peramah maksudnya orang suka bergaul dengan Ya. orang lain. Beradab. Beradab maksudnya bersopan santun, Sopan berbudi santun. bahasa. Ya. Okey, sama juga dengan ikhlas. Ikhlas rasanya dia buat sesuatu dengan hati yang suci. Dan prihatin, mengambil berat tentang sesuatu. Ya. Dan empati, memahami perasaan orang lain. Ya. Dan juga cinta. Cinta kita dah tahu itu adalah sayang. Ya. Okey, sayang. Okey, sekarang saya nak namakan pokok ini. Okey, apa nama yang rasa-rasanya sesuai untuk pokok ni? Kita dah ada semua sikap ni. Apa nama yang sesuai untuk kita letak untuk pokok ni? Okey, boleh tak saya bagi nama ni atau ada cadangan dulu? Ya, ada yang nak cadangkan tak nama pokok Ini ni? nama pokok apa? Apa rasa-rasanya? Okey, Turian dulu. Turian, silakan. Silakan Turian. Pokok kasih sayang. Pokok kasih sayang. Tepuk tangan untuk Tepuk Turian tangan. semua. Okey. Pokok kasih sayang. Ini dia. Ya. Okey. Pokok kasih sayang. Saya cucuk dulu Oh, jadi kita dah Okey. labelkan pokok kita sebagai pokok kasih sayang. Okey, maksudnya pokok ni dah cantik sekarang sebab Ya. dah ada bunga. Betul. Sebelum ni dia berdaun, dah ada bunga. So saya dah tambahkan semua nilai ni supaya dia jadi pokok kasih sayang. Pokok kasih so sayang. sama seperti untuk yang ni, kita Baik. kaitkan sekarang dengan ini. Okey, apa yang saya dah buat di sini, saya dah bawa ke sini. Baik. Okey, contoh macam ni, tengok. Kita ada yang nilai empati, ikhlas, beradab, prihatin, cinta, peramah. Peramah. Okey, orang-orang sebegini. Ya. Kita akan jadi kita perlukan orang-orang ataupun nilai-nilai sebegini untuk menjadikan masyarakat yang Penyayang. penyayang. Itulah kita akan belajar Pada hari ini. hari ini. Ya, betul. Masyarakat sayang. So macam mana pokok ni cantik selepas saya letak bunga, macam itulah kehidupan kita akan jadi lebih cantik kalau Betul. kita ada semua nilai-nilai ini. Ya, jadi ini yang kita nak terapkan dalam diri kita sejak daripada awal lagi dengan adik-adik di sekolah rendah, dan kita pun tak terlambat untuk kita amalkan nilai-nilai yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum kita teruskan sesi pelajaran kita akan berhenti seketika. Adik-adik di rumah jangan ke mana-mana, kekal di hadapan kaca televisyen anda untuk Didik TV KPM. Kita jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton di Didik TV KPM bersama saya Nisa, Cikgu Sasi dan juga rakan-rakan saya dari SK Seremban 2B. Kita akan teruskan sesi pembelajaran kita untuk mata pelajaran pendidikan moral. Tajuk kita adalah masyarakat disayangi, hidup dihargai. Maaf tersasa pula saya. Baiklah Cikgu Sasi, silakan. Okey, sebelum kita pergi ke sesi hari ini, Baik. saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Puan Kasturi dari SK Sri Putri. Ya. SK Putri dari Seremban, cikgu menghasilkan dua-dua ni untuk saya. Baik. So masa ni saya ucapkan terima kasih untuk dia. Okey, boleh baiklah. kita ke topik hari ini? Baik, silakan Cikgu. Okey. Okey.
seperti mana ni Kak Nisa sebut tadi, tajuk kita hari ini adalah masyarakat disayangi, hidup dihargai. Betul tak? Masyarakat disayangi, hidup dihargai. So, nilai yang kita akan belajar hari ini adalah nilai kasih sayang. Saya dah tunjuk tadi pokok kasih sayang dengan masyarakat penyayang. So, kasih sayang waktu pandemik ni lagi-lagi lebih lagi penting untuk kita sayangi diri dan sayangi semua. Ya. Okey. Baik. Apa maksud kasih sayang? Okey. Kepekaan dan perasaan cinta yang lahir daripada hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas. Okey, key point dia, cinta yang lahir daripada hati yang ikhlas. Okey, itu kasih sayang. Okey, pada akhir pembelajaran, murid hari ini dapat menyenaraikan contoh amalan menyayangi masyarakat demi kesejahteraan bersama, menghuraikan cara memupuk amalan kasih sayang dalam masyarakat demi kesejahteraan bersama, merumuskan kepentingan amalan menyayangi masyarakat demi kesejahteraan bersama, dan akhirnya mengekspresikan perasaan berkaitan dengan amalan menyayangi masyarakat demi kesejahteraan bersama. Pendek kata, kita akan lihat contoh, cara, kepentingan dan perasaan apabila kita mengamalkan nilai kasih sayang. Ya. Okey, sebelum kita masuk, sila lihat gambar ini. Ya. Okey. Ini daripada Rumah Anak Yatim Kampung Sejahtera. Okey, cuba lihat. Okey, anak-anak yatim, orang kehilangan orang yang tersayang. Ya. Betul tak? So kadang-kadang kita rasa sedih apabila kita melihat mereka. Okey, mereka ni perlu tak mereka kasih sayang daripada kita semua ni? Perlu, kan? cikgu. Perlu. Sebab tu kalau kita nak mereka berasa gembira, kita mesti mencurahkan kasih sayang kita terhadap mereka. Jangan pinggirkan mereka. Okey, cuba tengok Rumah Anak Yatim Kampung Sejahtera. Tengok gambar-gambar tu, murid-murid tu, anak-anak yatim tu, dia tengah bermain dengan gembira. Ya. Maksudnya, ada orang sayangi mereka. Okey, sama seperti kita. Kalau kita sayangi mereka, mereka pun akan berasa gembira dan akan berhidup seperti biasa macam kita. Ya. Itu penting. Okey, sebab tu saya mula dengan yang ni. So, kita perlu menghulurkan bantuan untuk rumah anak yatim. Kita boleh sediakan apa-apa yang kita mampu boleh buat. Ya. Kita perlu bagi ke mereka. Okey, so apa yang kita nak sekarang? Ini je. Yang tua dikasihi, yang muda disayangi. Apa-apa kita akan bawa ke kasih sayang. Ya. Faham semua? Okey. Baik. Contoh amalan menyayangi masyarakat. Apakah contoh-contoh macam mana kita nak mengamalkan kasih sayang kita dalam aspek masyarakat sebagai kita ahli masyarakat? Okey, contoh pertama. Okey, saya nak Ditya tolong bacakan. Silakan Ditya. Meluangkan masa dengan warga emas. Tepat sekali. Okey, meluangkan masa dengan warga emas. Okey, di sini saya sediakan satu dialog. Okey, kita tengok situasi dulu, pengumuman dia. Pejabat Kebajikan Masyarakat menganjurkan sukanekah untuk warga emas. Tarikh dia 26 hari bulan 5, masa 9 hingga 12, tempat Padang Awam, Taman Mentari. Okey, saya perlukan 3 orang untuk membaca dialog ini. Betul? Okey, siapa dah sedia? Angkat. Okay, siapa dah Angkat warna hijau. Okey, Dipraj, Turian, Kirti. Saya perlukan 2 orang perempuan. So, Kirti dengan Ditya, Dipraj. Okey, sedia? Okey, Kirti nombor 1. John, saya ingin menjadi pembantu dalam acara tersebut. Saya boleh membantu dengan Mengedarkan minuman kepada warga emas. Baik. Nombor 2. Ditya. Saya pun berminat, John. Saya boleh membantu penganjur mengedarkan peralatan permainan. Dipraj. Ya, Kim dan Wong, saya akan berasa gembira sekiranya dipilih sebagai pembantu kerana dapat mengambil berat terhadap golongan yang memerlukan kasih sayang. Okey. Nombor 4. Kirti. Hal ini akan memberikan peluang kepada kita untuk memupuk amalan kasih sayang kepada
warga emas. Kehidupan kita lebih sejahtera apabila golongan ini tidak diabaikan. Okey, terima kasih semua. Okey, kita Tahniah bagi semua. tepuk tangan. Tahniah. Okey. So, kalau kita lihat di sini, dia ada beberapa key point di sini. Ya. Mengambil berat terhadap golongan yang memerlukan kasih sayang dan memberikan peluang kepada kita untuk memupuk amalan kasih sayang kepada warga emas. Ya. Kehidupan kita lebih sejahtera apabila golongan ini tidak diabaikan. So warga emas tu penting untuk kita. Kita perlukan mencurahkan kasih sayang setiap kali kalau kita berjumpa dengan mereka. Ya. Bukan hanya dalam ahli keluarga saja. Sekarang kita berfokuskan kepada konteks masyarakat. So sebagai ahli masyarakat, apa yang kita boleh buat untuk warga-warga emas kita? Baik. Okey? Baik. So yang pertama warga emas, yang kedua pula silakan. Tamra. Bergaul dengan golongan istimewa. Okey, tepat sekali. Okey, terima kasih Tamara. Okey, bergaul dengan golongan istimewa. Siapa yang golongan istimewa ni? Okey. Alright. Kita lihat dulu. Okey. Sila lihat gambar-gambar ini. Murid-murid tonton di rumah, sila lihat gambar-gambar ini. Ada sesuatu situasi saya dah sediakan di sini. Ya. Saya minta bantuan siapa nak baca? Boleh? Siapa belum lagi? Rishika? Boleh? Sila ceritakan. Nazim berasa bimbang kerana dia tidak boleh jalan seperti orang lain dan juga dia tiada kawan untuk bermain. Ya. Okey, bagus. Okey, kita faham. Okey, Turian nak cuba? Satu lagi Turian. Untuk gambar yang kedua, silakan Turian. Sekumpulan budak yang berkebetulan melalui kawasan tersebut telah berasa kesian terhadap budak itu dan lalu mengambil keputusan untuk mendampingi budak itu dan bergaul dengannya. Ya. Okey, baik. So kita faham, kita tengok lihat gambar pertama ada seorang budak, orang golongan istimewa, kelainan upaya kita panggil. Ya. Kadang-kadang kita akan bagi tahu orang kurang upaya. So dia sedih, rasanya sedih. Gambar dua ada beberapa kawan tengok sedang melihat ke situasi itu dan mereka pergi tegur. Okey, mereka pergi tegur. Okey. Perlu tak kita memberikan kasih sayang kita kepada golongan ini? Ya. Perlu tak? Okey, kita lihat. Bagaimana menanam sikap menyayangi orang kelainan upaya. Okey, kita akan menanam sikap menyayangi. Salah sebut tadi, menanam. Okey, yang kedua, apa yang kita boleh buat? Mengambil bahagian dalam aktiviti yang melibatkan orang kelainan upaya. Okey, kita melibatkan diri kita juga supaya mereka tak terasa terpinggir. Ya, betul. Okey. Mengamalkan sikap peka terhadap keperluan golongan OKU, orang kelainan upaya. Peka terhadap. Contohnya kita lihat selalunya Nisa, kita lihat tempat parkir. Betul. Tempat yang parkir tu dekat dengan contohnya dekat stesen minyak stesen minyak ke, dekat pusat membeli raya ke, membeli belah tu, ada parking untuk mereka khas. Tapi kita apa yang buat? Kita pergi parking dekat situ sebab kita senang boleh masuk dan cepat habiskan urusan kita. Itu tidak Sebenarnya benda baik, tu cikgu. Yes, benda tu sepatutnya dibuat khas untuk mereka. Betul. Sebab kita tunjukkan kasih sayang sebab mereka tak boleh jalan jauh. Okey, untuk menyenangkan mereka kita sediakan kemudahan sebegitu. Betul. Tanggungjawab kita janganlah gunakan tempat yang khaskan untuk mereka. Bagi peluang. Okey, kita mesti peka. Sebelum parking tengok dulu tempat tu sesuai ke tidak. Okey. Okey, seterusnya. Memupuk perasaan sayang akan golongan orang kelainan upaya. Memupuk perasaan sayang. Okey, ini yang kedua. Ketiga pula. Okey. Siapa nak baca yang Siapa ini? nak baca? Silakan. Siapa nak baca? Okey, Nisa pilih seorang Nisa. Saya pilih Dipraj. Dia angkat yang pertama tadi. Okey, Dipraj. Silakan Dipraj. Menyertai aktiviti seperti sambutan Hari Ibu dan Bapa. Ya betul. Menyertai aktiviti seperti sambutan Hari Ibu dan Bapa. Okey. Di sini ada satu situasi. Kita panggil 3 orang tadi. 3 orang yang belum membaca tadi. Resika, Tamara dengan Turian. Betul tak? Okey. Turian mula dulu, nombor 1, Tamara nombor 2, Risika nombor 3. Silakan. Silakan. Marilah kita membuat kejutan untuk kaum ibu dari Taman Bersatu sebagai tanda kasih sayang kita terhadap mereka. Baik.
Ya, saya setuju. Kita juga akan berasa bangga apabila dapat menyayangi kawan ibu. Keadaan ini akan merapatkan hubungan kita dengan masyarakat setempat. Ya, saya sokong. Saya bercadang untuk membuat gelang manik dan menghadiahkannya kepada mereka. Mereka pasti menyukainya. Okey, Baiklah. terima kasih. Tahniah Baik, tepat semua. sekali. Okey, bagus bacaan Double thumbs kamu up tadi. lah untuk murid-murid kita hari ini. Okey, baik. Okey, kita lihat di sini mereka akan menyambut Hari Ibu bukan dalam keluarga, dalam ahli masyarakat, dalam kawasan perumahan. Baik. Mereka menyambut Hari Ibu. So, kita tengok di sini mereka akan menyambut dengan ibu-ibu lain. Mereka rancang nak bagi satu hadiah, gelang manik. So, kalau ada sambutan-sambutan sebegini dalam kalangan masyarakat kita, Ya. tolong melibatkan diri dengan mereka. Ya. Okey, kita pun masuk dengan mereka, melibatkan diri dan menceriakan lagi sambutan tersebut. Itu Betul. adalah satu cara ataupun contoh amalan kasih sayang yang kita boleh tunjukkan kepada mereka. Ya, Okey. baiklah. So dalam ni mereka buat gelang manik. Ya. Untuk hari ini saya rancang nak buat satu projek magnet kasih sayang. Saya tak sabar nak buat projek kita ni dan saya rasa rakan-rakan di rumah pun boleh turut sama beraktiviti dengan kita dengan menyediakan bahan-bahan yang diperlukan seperti kertas warna, barang-barang hiasan, pelekat dan sebagainya. Jadi kita akan beri anda sedikit masa. Kita berhenti dahulu. Jangan ke mana-mana, kembali ke Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kasih sayang adalah perasaan cinta, suka dan kasih dalam naluri manusia. Kasih sayang sangat penting untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Kesediaan mengambil berat perhatian, tolong-menolong dan menjaga kebajikan. Sekiranya sesebuah masyarakat itu memperhatikan nilai kasih sayang dalam kehidupan seharian, sudah tentu negara akan dapat mewujudkan sebuah masyarakat yang budaya penyayang. Saya sentiasa mengamalkan sikap menyayangi ahli-ahli keluarga dan masyarakat. Kasih sayang dapat mengeratkan hubungan. Kasih sayang juga akan menghindarkan kita daripada sebarang perselisihan faham. Oleh itu, kita terpeka dan berperasaan cinta secara ikhlas terhadap semua, khususnya golongan warga emas dan orang kurang upaya OKU. Kasih sayang merupakan nilai murni yang sangat dituntut dalam kehidupan. Sebuah kehidupan pasti tidak akan lengkap tanpa kehadiran kasih sayang. Setiap manusia mengharapkan kasih sayang daripada insan yang lain. Maka kita perlulah menunjukkan kasih sayang kepada masyarakat supaya boleh mengeratkan hubungan erat antara satu sama lain. Sayangi diri, sayangi semua. Kembali menonton di Didik TV KPM. Jadi tiba masa untuk kita sama-sama melakukan aktiviti bersama-sama dengan Cikgu Sasi dan juga rakan-rakan saya dari SMK Seremban 2B. Rakan-rakan dah bersedia untuk aktiviti kita? Kalau dah bersedia, bagi Kak Nisa double thumbs up. Ya, semua dah bersedia. Rakan-rakan di rumah pun bersedia. Jom kita lihat apa bahan-bahan yang kita perlukan, Cikgu. Okey, jom kita buat sekarang. Okey, sebelum ni kita tengok tadi dalam situasi tadi kita bagi gelang manik. Baik. Okey, kali ni saya bagi kita akan buat projek magnet kasih sayang. Magnet kasih sayang. Okey, magnet kasih sayang macam ni. Okey, sebelum tu kita perlu sediakan kertas warna. Kertas warna. Gunting, alat-alat hiasan, gam,
Lepas tu kena ada magnet juga. Okey, magnet saya sediakan yang ni. Kalau ada dekat rumah ada magnet lain, boleh juga kita gunakan magnet juga. Baik. Okey. So yang pertama, step pertama, kita akan lukis sesuatu gambar. Saya pilih simbol ini, saya buat dalam kertas. Saya lukis, bentuk saya siap. hati. Bentuk hati. Ya, betul. Okey. So saya dah print. Kalau nak lukis pun boleh, nak buat corak-corak lain pun boleh juga. Baik. Selepas dah buat, kena guntingkan dia, jadikan dia macam ni. Jadi adik-adik di rumah kalau menggunakan gunting tu berhati-hati kan cikgu ya, kan? betul. Okey, kena berhati-hati tengok gunting tu tajam ke tak tajam. Kalau boleh minta ibu bapa untuk tolong potongkan. Tolong potong, baik. Okey, right. So selepas dah ada macam ni dua sudah dipotong, saya akan buat macam ni tampal. Okay, dia akan jadi atas. macam ni. Okey. Gunakan gam untuk tampal. Gunakan gam untuk tampal. Okey, so ini dia. Lepas tu dah siap ni. Dah lekat. Okey, dah lekat dia punya ni. Lepas tu kita letakkan magnet di belakang sebab ni magnet kasih sayang namanya. So kita letakkan magnet satu di belakang. Kenapa kita ada magnet di sini? Magnet ni kita boleh letak di mana? Biasanya kita lihat dari dekat rumah, biasanya magnet-magnet ni kita nampak di peti sejuk. Peti sejuk, betul tak? Peti sejuk. Kalau peti mak saya sejuk. sukalah Okey. tu. So kalau kita bagi dengan mereka akan letak ni dekat peti sejuk mereka. Selalu mereka boleh tengok. Okey, so magnet letak di belakang dan sampaikanlah satu mesej untuk mereka. Okey. Okey, tolong Nisa. Saya kena buat tulis sesuatu, mesej. satu mesej untuk orang yang disayangi oleh Nisa. Baik. Ahli masyarakat. Saya akan tulis, rakan-rakan pun boleh turut sama. Okey, tulis sama-sama. Kita pilih ahli masyarakat yang kita sayangi. Okey, ahli masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan kita, jiran kita, orang yang mak kawan kita. Itu kita panggil masyarakat. Ya, okey, saya dah tulis. Saya tolong tunjukkan. Saya tunjukkan ini hasil kerja Nisa. Hasil kerja Nisa. Saya sayang Puan Azlinda. Ya. Boleh ceritakan Puan Azlinda ni? Okey, Puan Azlinda merupakan guru mata pelajaran Bahasa Melayu saya di sekolah Nisa dulu di SMK Temerloh Jaya, Temerloh Pahang. Jadi bukan Cikgu Azlinda aja, kita sayang semua cikgu. Tapi hari ini kita tulislah nama Puan Azlinda sebab Puan Azlinda dah membantu saya sangat banyaklah Cikgu Sasi. Okey, kami pun sayang Puan Azlinda. Ya. Kami pun sayang, kita ambil peluang ni untuk memberi penghargaan kepada Puan Azlinda. Ya, cikgu, selain saya daripada rasa, itu, selain daripada itu, saya juga sediakan ini dah terlalu canggih sudah. Okey, ini hanya ini untuk basic asas saja. Kalau nak cantik lagi pun boleh. Ini contoh satu. Saya sayang Pakcik Vijay. I love Mrs. Wong. Baik. Ini dia. Ini yang dah contoh-contohnya. Okey, ini pun contoh-contoh dia. Saya sayang Makcik Kasturi. Okey. Dan saya sayang Encik Kugan. Ini satu lagi contoh. Baik. Dan satu lagi akhirnya contohnya saya sayang Makcik Revati. So ini contoh-contohnya. Murid-murid pilihlah contoh yang sesuai. Mana yang mampu boleh buat, hasilkan sesuatu untuk ahli masyarakat kita. Baiklah, saya tengokkan cikgu, bunga-bunga ataupun magnet-magnet kasih sayang kita ni ada pelbagai barang-barang hiasan padanya dan kita boleh gunakan apa-apa yang ada di rumah. Kita boleh gunakan kembali. Contoh ada pokok hiasan yang mak saya dah tak nak. Kita jangan terus buang. Kita boleh ambil bunganya untuk dijadikan hiasan. Contohnya di sini kan ada pokok hiasan. Ada bunga-bunga. Boleh cikgu bagi saya gam, saya nak buat hiasan-hiasan jugalah. Hiasan-hiasan juga. Okey, silakan. Magnet kasih sayang ni supaya lebih menarik untuk saya beri kepada Puan Azlinda. Okey, rakan-rakan pun sedang membuat bersama-sama dengan kita. Kat sini sikit. Okey, kemudian satu di bawah. Mestilah nak cantik-cantik juga. Ya, betul. Boleh dijadikan hadiah dan juga tanda betul, ingatan. cadangan Nisa tadi. Kalau ada bunga-bunga di rumah, jangan buang dulu. Kadang-kadang kita dapat terima bokeh, banyak-banyak bokeh kan. Simpan dulu, simpan. Kadang-kadang kita akan guna balik. Recycle balik apa yang kita ada. Bukan semuanya kita akan beli dekat kedai. Ya, betul tadi Cikgu Sasi ada menyebut tentang di waktu pandemik ni lebih penting untuk kita meluaskan lagi amalan berkasih sayang dalam masyarakat kerana kita tak tahu kan kalau ada di antara kita yang kesusahan, yang mungkin tak dapat nak jumpa keluarga, tinggal berseorangan. Jadi penting untuk kita sama-sama berkasih sayang dalam kalangan masyarakat kita. So, mereka pasti akan gembira kalau mereka terima sebegini. Betul tak? Mereka pasti akan gembira. Sesuatu selalunya boleh nampak sebab lebih-lebih kita bagi dia magnet di belakang, so mereka boleh tampal di mana-mana yang ada besi ke. Tampal je, bila-bila boleh lihat, terus ingatkan kita. Kan, itu satu contoh cara kita amalkan kasih sayang terhadap
masyarakat kita. Betul. Bukan ahli keluarga saja, semua ahli-ahli masyarakat. Betul. Cikgu, saya tengok kan kalau manik-manik ni kita boleh sesuatu yang kita boleh beli. Kalau yang tak perlu beli, kita boleh gunakan kertas majalah, bahagian berwarna. Kan boleh tampal-tampal macam kita lihat di hadapan kita ni ada banyak contoh-contoh yang menarik. Baiklah, Nisa pun dah tampal manik-manik sikit. Oh, cantiknya. Hiasan. Cantik. Tepuk tangan semua. Tamara, Risika, tepuk tangan. Boleh nampak tak? Kalau nampak? cantik, boleh tak bagi Kak Nisa kad hijau? Kad hijau, boleh tak? Atau bagi jangan suruh bagi kad hijau terus. Tunjuk kad hijau dulu ke kad merah? Cantiklah maksudnya. Kad hijau semua, terima kasih. Takkan saya je nak tunjuk hasil kerja saya, cikgu? Ya, betul. Okey, boleh tak kita lihat kawan-kawan kita yang sudah membuat pun magnet kasih sayang mereka? Boleh tak tunjuk semua? Dekat sikit dengan kamera. Dekat sikit dengan kamera. Kawan-kawan di rumah pun semua nak tengok hasil kerja anda semua. Okey, murid-murid di rumah, sila lihat hasil-hasil karya mereka. Okey, semuanya magnet kasih sayang. Cikgu, ada yang tulis saya sayang, ada yang tulis selamat hari ibu pun ada juga. Ya, betul. Saya sayang makcik, semuanya bagi dekat. Boleh tak kita panggil seorang dulu? Boleh. Siapa nak bagi tahu dulu? Siapa nak kongsikan? Tentang kongsikan pengalaman. Okey, Turian. Turian, silakan. Okey, kongsikan pengalaman kamu. Kamu nak bagi dekat siapa magnet kasih sayang tu? Silakan. Saya telah menghasilkan magnet ini untuk ujian saya, Makcik N. Dia seorang yang prihatin dan tanggungjawab. Kita selalu menjemput beliau untuk makan di rumah kita. Beliau selalu untuk jiran. Beliau selalu menjemput mereka untuk makan di rumah. Okey, tapi di musim pandemik ni mungkin sekadar bertukar-tukar makanan je lah tak boleh nak mengunjungi. Tak boleh mengunjungi ke rumah orang lain. Okey, baik. Kita akan kembali lagi. Okey. Right. Kita akan masuk ke slide dulu. Baik. Saya tunjuk lagi dekat hasil-hasil mereka. Ini hasil-hasil mereka di sana. Okey. Risika, Tamara dengan ni Ditya. Ini hasil-hasil mereka di sini. Okey? Right. Jom. So, sekarang kita akan pergi ke cara memupuk amalan kasih sayang dalam masyarakat. Tadi kita dah lihat contoh. Sekarang apakah caranya? Okey, cara pertama. Okey, di sini saya dah sediakan 4 cara. Cuba lihat gambar-gambar tu. Mungkin dapat idea untuk apakah cara-caranya. Siapa nak bagi tahu caranya? Contoh? Ada tak siapa-siapa? Kawan-kawan kita? Dipraj, silakan. Dipraj, nombor 1. Bertanya khabar. Bertanya khabar. Okey, bila kita jumpa ahli masyarakat kita, tanyakan khabar walaupun kita tak kenal. Tanya, bagi tahu dulu selamat pagi Encik, selamat pagi. Okey, nombor 2 silakan. Siapa? Ditya. Bersalaman. Okey, salam-salam. Tapi untuk waktu pandemik ni kita tak boleh dah bersalam dengan orang lain. Kita hanya letak tangan di dada sebagai tanda hormat. Kemudian sebagai kita tunjukkan apa khabar macam tu Okey, walaupun itu dipanggil sebagai bersalam. Okey, nombor 3. Siapa? Sedia? Risika. Bertegur sapa. Bertegur sapa. Okey, bertegur sapa. Tanya dengan mereka apa khabar, buat apa, okey ke semua. Tanya dengan mereka, bertegur sapa. Okey, dalam jarak 1 meter kalau ikutkan sekarang. Macam kita tadi lah cikgu, saya tegur cikgu. Cikgu Sasi buat apa? Tak adalah saya nampak, alamak ada cikgu, saya terus lari. Terus lari kan? Betul kan? Kita bertegur sapa. Jangan takut. Ya, betul. Okey, yang keempat. Silakan. Siapa pula? Siapa yang belum? Turian. Tamara, silakan. Tamara boleh cuba. Bersimpati dengan orang yang golongan istimewa kita. Okey. So ini adalah cara-cara memupuk amalan kasih sayang dalam masyarakat kita. Apa caranya? Yang pertama, bertanya khabar. Tanya khabar dengan mereka. Apa khabar semua? Okey, tanya dengan mereka. Yang kedua, bersalaman. Mungkin kali ini sekarang kita tak boleh bersalam tapi boleh letak tangan di dada macam ni. Tanya salam. Okey. Bertegur sapa. Apa khabar? Macam mana cikgu, sihat ke? Macam mana anak-anak di rumah? Bagaimana kawan-kawannya? Tanya bertegur sapa dan akhirnya bersimpati dengan golongan-golongan istimewa dan memberi kasih sayang kepada warga emas. Okey, baik. Okey, ini adalah satu situasi. Cara tadi kan kita dah lihat cara tadi. Okey, cara untuk menyayangi datuk ini dalam situasi ini. Okey, saya bacakan situasi dulu. Orang tua terpijak beg plastik di atas jalan. Okey, apakah cara yang kamu boleh tunjukkan dalam situasi ini? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Dipraj, silakan. Dipraj dah angkat tangan dulu. Silakan Dipraj. Dah angkat tangan dulu, ya.
Dipraj? Kami akan mengangkat orang tua dan menolong membawa dia balik ke rumahnya. Okey, boleh terima. Okey, boleh terima. Bagus. Okey, seorang lagi? Ada Siapa? lagi nak kongsikan? Ada lagi nak kongsikan? Okey, Ditya, silakan. Kami akan menolong angkat datuk dan membuang beg plastik itu. Membuangkan plastik itu. Okey, membuangkan sebab plastik itu menyebabkan datuk tu terjatuh kan? Betul. Okey, kita tengok cadangan jawapan daripada cikgu. Okey, kami mengangkat dan memimpin orang tua itu dengan penuh kasih sayang. Bawah dia sampai ke rumah ataupun tempat yang destinasi yang mereka pergi. Dia pergi. Okey? Boleh Okey, bagus. So kita dah lihat cara menunjukkan kasih sayang kepada ahli-ahli masyarakat. Sekarang kepentingan. Kita dah lihat contoh dengan cara. Apakah kepentingan? Perlu tak kita menunjukkan kasih sayang kepada golongan-golongan sebegini? Perlu. Okey, apa kepentingannya? Jika kita menunjukkan kasih sayang dengan hati yang ikhlas, ia akan mengeratkan hubungan silaturahim antara sesama dengan kita. Mengeratkan hubungan. Okey. Yang kedua, mewujudkan persefahaman dalam kalangan masyarakat. Okey, mewujudkan persefahaman. Kita akan memahami antara satu sama lain. Betul. Okey, yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan hidup. Okey, saya ulang balik, mengeratkan hubungan silaturahim, mewujudkan persefahaman dalam kalangan masyarakat dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan hidup. Okey, itu adalah kepentingannya. Okey. Alright, baik. Perasaan apabila menunjukkan kasih sayang. Apakah kita rasa? Macam mana perasaan kita kalau kita menunjukkan kasih sayang kepada orang lain? Ada tak jawapan-jawapan dari kawan-kawan kita? Ada nak kongsikan? Kongsikan apakah perasaan? Contohnya bila kamu hasilkan magnet kasih sayang tadi, apakah perasaan kamu kalau kamu hulurkan kasih sayang magnet itu kepada orang lain? Okey. Silakan. Nisa pilih. Saya pilih Kirti. Boleh kongsikan jawapan awak? Saya akan berasa gembira dan bangga. Gembira dan bangga. Gembira dan bangga. Bagus. Seorang lagi? Lagi ada tak jawapan-jawapan lain? Okey, saya nak pilih Tamara lah. Tamara, silakan. Saya akan berasa gembira dan berpuas hati. Berasa gembira. Okey, berasa gembira. Biasalah kan? Kita berasa gembira, orang yang terima pun akan berasa gembira. Betul. Gembira dan berpuas hati. Kita akan rasa puas. Betul. Puas hati. Okey. Dan kedua, bangga terhadap diri sendiri sebab kita dah menyayangi ahli masyarakat kita. Betul. Dan kita mengamalkan nilai positif. Ya, mengamalkan nilai-nilai yang positif. Kita perlu berasa bangga. Betul. Okey. Alright. Okey. Penilaian. Sebelum kita ke penilaian, boleh tak saya minta kawan-kawan kita memberitahu tentang magnet kasih sayang tadi. Sebab mereka dah bersedia. Saya boleh tak saya panggil siapa yang dah sedia? Dipraj, silakan. Dipraj, sila kongsikan tentang magnet kasih sila sayang kongsikan anda. Magnet kasih sayang dan apakah perasaan kamu? Saya menghasilkan magnet kasih sayang ini untuk Makcik Siu Mei yang tinggal di hujung taman saya. Makcik Siu Mei selalu membantu saya dalam mata pelajaran bahasa Cina dan juga memberi kuih-muih kepada saya. Saya berasa bangga membagi magnet ini kepada Makcik Siu Mei. Baik. Okey, baik. Bagus. Okey. Dia pun berasa gembira juga makcik dia. Betul. Kerana Makcik Siu Mei telah sering membantu Dipraj ya. Sebelum kita pergi kepada perkongsian rakan-rakan kita yang seterusnya, kita akan bertirahat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
menonton Didik TV KPM bersama saya Nisa, Cikgu Sasi dan rakan-rakan saya dari SK Seremban 2B. Jadi kita akan sambung mendengarkan perkongsian daripada rakan-rakan kita berkenaan dengan magnet kasih sayang mereka. Jadi Cikgu, jom kita mulakan dengan Rizika. Sila kongsikan magnet kasih sayang anda. Saya akan memberikan kad ini kepada jiran saya Sing Kawai. Ya. Semasa jiran yang lain dalam kesusahan, beliau akan menolong tak kira bangsa. Anak jiran juga akan menolong saya dan adik saya untuk membuat kerja rumah bahasa Cina. Ya, baiklah. Okay. Tolong membuat kerja rumah. Ya, Rizika kongsikan kad kasih sayang, magnet kasih sayang beliau untuk jirannya. Kemudian kita akan pergi kepada Kirti. Sila kongsikan magnet kasih sayang anda. Saya telah menghasilkan magnet kasih sayang ini untuk jiran depan saya, Puan Revati. Puan, saya mahu memberikan magnet kasih sayang ini ke Puan Revati kerana beliau sangat sopan terhadap semua orang dan telah mengajar saya banyak perkara seperti untuk menghormati orang lain dan untuk tidak mengejek orang lain. Saya berasa bangga apabila memberikan kad ini kepada dia. Baik, terima kasih Kirti. Kemudian kita nak tengok magnet kasih sayang Ditya. Silakan. Saya menghasilkan magnet kasih sayang ini untuk Makcik Jaya saya kerana beliau selalu mengambil berat tentang pelajaran saya. Terima kasih dan saya sayang Makcik Jaya. Ya, terima kasih dekat Ditya juga. Baiklah. Jadi kita akan teruskan dengan aktiviti seterusnya. Silakan Cikgu. Ya, baik. Okey, so semua ahli masyarakat akan gembira kalau mereka terima magnet-magnet kasih sayang sebegini macam mereka tunjukkan tadi. Ya. Okey, jom kita akan masuk ke penilaian sekarang. Okey. Kita akan lihat beberapa soalan. Baik. Soalan 1. Nyatakan cara kamu menyayangi masyarakat setempat berdasarkan situasi yang berikut. Situasi pertama. Silakan Turian. Turian, sila bacakan. Ketika pulang dari sekolah, kamu terlihat Makcik Revati sedang berjalan di tengah panas terik sambil menjinjit barang keperluan yang dibelinya di kedai runcit. Okey, faham situasinya? Okey, faham. Murid-murid di rumah faham situasi, boleh gambarkan situasinya. Yeah. Okey, apakah cara kamu menyayangi masyarakat? Apa yang kamu akan buat dalam situasi ini? Okey, saya bagi satu contoh jawapan. Baik. Murid-murid nanti boleh buat di rumah dan sila bagi dekat guru-guru kamu di sekolah nanti lepas buka sekolah. Okey, ini cadangan jawapan saya. Saya akan membantu Makcik Revati membawa barang-barang yang dibelinya hingga sampai di rumah. Ya. Okey, itu satu cadangan jawapan. Mungkin murid-murid ada jawapan yang lain. Betul. Semua jawapan akan diterima selagi jawapan itu tepat dengan situasinya. Okey. Situasi yang kedua pula. Situasi yang kedua. Siapa? Silakan, siapa nak baca? Apa belum baca lagi? Siapa? Murid-murid? Rizika, silakan. Silakan Rizika. Kamu berpeluang untuk beramah mesra dengan warga tua semasa mengikuti lawatan ke rumah orang tua setia yang dianjurkan oleh Persatuan Bulan Sabit Merah Sekolah. Okey, baik Rizika. Okey, kamu berpeluang untuk beramah mesra dengan warga tua semasa mengikuti lawatan ke rumah orang tua setia yang dianjurkan oleh Persatuan Bulan Sabit Merah Sekolah. Okey, apakah cadangan jawapan? Okey, kita dah lihat tadi ini adalah golongan-golongan istimewa kita. Apabila kita dah pergi ke membuat lawatan ke rumah orang tua, apa yang kita boleh buat? Okey. Seterusnya. Saya akan menghiburkan hati mereka, melayan mereka dengan mesra dan jika ada peluang dan menyuap mereka makan. Betul. Okey, itu adalah satu contoh menunjukkan kasih sayang terhadap mereka. Ya. Dan dengan orang tua ni kan cikgu, kita kena melayani mereka dengan penuh lemah lembut, sopan santun. Jadi itu cara untuk kita menunjukkan kita sayang akan orang sekeliling kita. Ya, betul. Okey. Alright. So ada murid-murid. Murid-murid tadi magnet kasih sayang semua boleh tunjukkan lagi sekali supaya murid-murid lain boleh lihat dari rumah. Tunjukkan dekat sikit. Itu saya tunjuk lagi satu. Contoh di tangan Nisa ni pun okey. ada saya contoh. Sayang Makcik Kasturi.
Yang ini saya Makcik Revati. Makcik Revati. Ya, kita telah lihat rakan-rakan kita kad ucapan ataupun magnet kasih sayang mereka ditujukan kepada orang sekeliling mereka. Ada yang beri kepada jiran kerana mereka telah memberikan tunjuk ajar. Ada yang memberikan kepada rakan-rakan, dan juga kita boleh juga berikan contohlah, saya nak bagi pada orang sekeliling saya, contoh rakan di sekolah, ataupun kalau kita menghargai jasa ataupun perlakuan orang sekeliling kita, kita boleh berikan magnet kasih sayang ini. Yang ini tak ada magnet lagi. Tak ada magnet lagi. Kita buat tadi kita dah letakkan magnet. Ya betul. Jadi magnet bolehlah kita akan letak kemudian. Kita letak dan kita beri kepada orang, untuk orang pun boleh letak di peti ataupun di tempat-tempat yang sesuai untuk mereka letakkan. Baiklah. Semuanya okey? Semuanya okey, semua faham ya setakat apa yang kita telah pelajari pada hari ini? Kalau faham, boleh bagi Kak Nisa double thumbs up. Okey, baiklah. Sekali lagi, kalau rakan-rakan di rumah kan cikgu nak buat magnet kasih sayang ni, kita boleh berikan mereka sedikit. Orang kata apa, tak semestinya nak kena gunakan kertas berwarna yang perlu dibeli, tetapi boleh gunakan kertas-kertas ataupun kad-kad yang dikitar semula dalam pada masa yang sama. Betul. Kita pun jaga alam sekitar kan cikgu kan? Ya, betul. Kita pun jaga alam sekitar. Satu cara untuk menyayangi alam sekitar juga. Okey, cara menunjukkan kasih sayang terhadap Nisa, boleh saya tunjukkan yang itu sekejap lagi? Yang ini pun cantik sangat ni. Saya baru nak tanya cikgu. Cantik betul. So saya tekankan lagi sekali yang ni sebab yang ni saya tunjukkan lagi macam mana kita membentuk masyarakat yang penyayang. Okey, masyarakat penyayang kita kena bentuk, itu adalah tanggungjawab kita. Betul. Kita perlu ada masyarakat yang menunjukkan sikap empati, sikap ikhlas dan sikap beradab. Dan sikap prihatin, sikap cinta dan sikap ramah. Jika kita ada semua masyarakat sebegini, mesti kita akan automatiknya akan wujud masyarakat penyayang. Betul tak? Betul. Masyarakat penyayang mesti kena ada sikap-sikap sebegini. Okey, kita sayangi diri, sayangi semua, lebih-lebih lagi waktu pandemik macam ni. Kita perlu sayangi, bukan hanya sayangi diri kita saja, kena sayangi orang lain juga. Ikut SOP, duduk rumah, jika keluar, kalau nak keluar mesti tengok keadaan. Jika perlu baru keluar, cuci tangan, pakai pelitup muka. Itu adalah satu cara menyayangi orang lain juga. Betul tu. Sebenarnya kan cikgu, kita telah pun tiba di penghujung sesi pembelajaran kita lah cikgu. Seronok-seronok kita buat aktiviti dengan rakan-rakan kita, perkongsian mereka. Jadi saya nak minta Cikgu Sasi untuk kongsikan sedikit kata-kata akhir ataupun kesimpulan terhadap apa yang kita telah pelajari pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, baik Nisa. Okey, sebelum kita akhiri sesi hari ini, ada satu saja di sini. Kasih sayang sentiasa bermaya. Bak matahari sentiasa bercahaya. Apabila kita saling menyayangi, hidup bermasyarakat kian harmoni. Betul tak, Nisa? Betul, cikgu. Okey, apabila kita saling menyayangi antara satu sama lain, masyarakat kita akan lebih harmoni. Kehidupan kita pun akan lebih sejahtera lagi. Betul tu. Jadi kita harus lakukan tanggungjawab kita untuk melahirkan masyarakat yang penyayang bermula dengan diri kita sendiri. Ini saya ingin ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada rakan-rakan saya dari SK Seremban 2B yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Cikgu Sasi Raja yang merupakan Ketua Panitia Pendidikan Moral dari SK Seremban 2B Negeri Sembilan. Terima kasih kepada rakan-rakan yang menonton. Diharapkan apa yang kita pelajari pada hari ini memberikan manfaat, dan kita pun haruslah menjadi masyarakat yang penyayang untuk memastikan kawasan kita, sekeliling kita selamat, harmoni, tidak ada pecah belah dan memupuk persefahaman. Baiklah, kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Saya Nisa K. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Bye semua. Salam sayang semua. Hubungan antara kasih sayang dan manusia umpama isi dengan kuku. Masyarakat penyayang hanya dapat diwujudkan apabila setiap individu dan komuniti memiliki sifat simpati, prihatin dan bertolak ansur dengan semua. Mata pelajaran pendidikan moral yang diajar di sekolah menjadi platform utama dalam memupuk sikap kasih sayang di kalangan murid-murid sekolah. Lebih-lebih lagi, dalam situasi pandemik COVID-19, marilah kita beramai-ramai memupuk sikap menyayangi semua, tidak kira bangsa, jantina dan Sekian, terima kasih.
Hai, salam kasih sayang. Anak-anak perlu dibesarkan melalui kasih sayang. Itu adalah tanggungjawab utama seorang ibu bapa. Saya sentiasa mendidik anak-anak saya dengan penuh kasih sayang. Anak-anak saya selalu berkongsi perasaan mereka bersama saya. Tidak salah kita berkongsi perasaan dengan anak-anak asalkan bersesuaian dengan tahap mereka. Walau bagaimanapun, pastikan supaya perkongsian tersebut berunsur perkara-perkara positif yang dapat meningkatkan tahap kualiti emosi mereka. Ibu bapa yang bijak melayan perasaan anak-anak akan berjaya menawan hati mereka. Dan kita boleh bagi pujian kepada anak-anak kita, beri pujian sekiranya mereka memperoleh sesuatu pencapaian walaupun sekecil-kecil alasan. Pujian merupakan penghargaan. Penghargaan yang diberi melambangkan sebahagian kasih sayang. Buktinya, orang yang tidak menyayangi kita tidak akan memuji kita dengan ikhlas. Betul kan? Anak-anak ibarat kain putih. Ibu bapa yang bertanggungjawab mencorahnya. Spread love to everyone. Sayangi diri, sayangi semua. Terima kasih. Didik TV KPM